Hai, Assalamualaikum dan selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran PSV tingkatan 5. Tajuk yang akan kita perkatakan pada kali ini ialah tajuk yang kelima, iaitu reka bentuk industri. Seperti biasa, mari terlebih dahulu kita melihat standard kandungan bagi tajuk ini. Yang pertama, pemahaman terhadap prospek kerjaya pereka bentuk industri. Yang kedua, eksplorasi dan aplikasi pengetahuan dalam penghasilan model produk dan perincian dalam reka bentuk industri. Seterusnya yang ketiga, penzahiran idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan. Dan yang keempat ialah penghayatan terhadap hasil produk reka bentuk industri dengan menggunakan bahasa seni visual dan pemikiran seni visual. Di akhir pembelajaran ini, murid-murid sekurang-kurangnya dapat menyatakan prospek dan hala tuju pereka bentuk industri, menjelaskan konsep produk dan reka bentuk industri dan kepelbagaian model produk. Reka bentuk industri ialah proses yang menekankan kreativiti dalam mencipta dan mereka bentuk sesuatu produk untuk tujuan utilitarian dan memudahkan kehidupan manusia. Penyelesaian masalah merupakan perkara asas dalam proses reka bentuk sesuatu produk. Secara amnya, bidang ini berpotensi untuk menjana sumber pendapatan dan mencipta peluang pekerjaan serta menaikkan imej negara. Seterusnya, mari kita lihat apakah prospek dan hala tuju pereka bentuk industri. Kerjaya dalam bidang ini merangkumi pelbagai disiplin yang berbeza. Rangkumannya termasuk dalam penghasilan produk pengguna paling asas hingga kepada produk berteknologi tinggi. Reka bentuk industri berkembang mengikut perkembangan pasaran dan kehendak pengguna. Oleh itu, menjadi cabaran kepada pereka bentuk industri dalam menghasilkan reka bentuk mengikut kehendak pasaran. Kerjaya yang berkaitan dengan bidang ini ialah seperti pereka bentuk produk, pereka bentuk perabot dan pereka bentuk automotif. Mereka perlu menghasilkan produk yang memenuhi aspek-aspek utama reka bentuk, iaitu ergonomik, keselamatan, estetika dan fungsi. Jom kita lihat apakah ciri-ciri pereka bentuk produk. Yang pertama, menentukan objektif reka bentuk produk. Yang kedua, mengetahui maklumat tentang produk sedia ada. Yang ketiga, berpengetahuan dan mahir dalam lukisan 2 dimensi, 3 dimensi seperti Computer Aided Design (CAD), Computer Aided Manufacturing (CAM), AutoCAD, Autodesk, Inventor dan 3D Rendering. Dan yang keempat, seseorang pereka bentuk produk mestilah berkebolehan merancang kaedah dan susun atur proses penghasilan produk dari awal hingga akhir. Seterusnya kita lihat apakah kriteria seseorang pereka bentuk perabot. Yang pertama, mestilah mengetahui dan meneliti konsep reka bentuk perabot yang hendak dihasilkan. Yang kedua, memastikan penghasilan perabot memenuhi citarasa pengguna dan boleh dipasarkan. Seterusnya yang ketiga, menitik beratkan aspek keselamatan. Dan yang keempat, mengetahui teknologi perabot terkini. Manakala bagi seseorang pereka bentuk automotif pula, seseorang tersebut mestilah berkebolehan membangunkan model prototipe kenderaan untuk tontonan fizikal. Seterusnya, boleh menghasilkan prototipe kenderaan sebelum pengeluaran secara besar-besaran. Yang ketiga, mengetahui tentang teknologi automotif. Dan yang keempat, mempunyai pelan untuk penghasilan produk automotif pada masa akan datang.
Seterusnya kita lihat konsep produk dalam reka bentuk industri dan kepelbagaian model produk. Konsep dalam reka bentuk boleh membantu menjana idea bagi menyelesaikan masalah rekaan agar dapat memenuhi kehendak pasaran dan pengguna. Terdapat 3 konsep penting dalam reka bentuk industri, iaitu mudah alih, ergonomik dan mesra alam. Konsep mudah alih ialah keupayaan sesuatu produk untuk dibawa ke mana-mana, selamat dan boleh digunakan dalam pelbagai situasi. Konsep ini bercirikan produk pintar dan ringkas tetapi kompleks pembuatannya. Saiz dan berat sesuatu produk itu menjadi fokus utama rekaan. Telefon bimbit, barangan elektrik atau teknologi informasi adalah contoh evolusi produk mudah alih yang direka untuk memudahkan pengguna. Konsep yang kedua ialah konsep ergonomik, iaitu yang berkaitan dengan anatomi manusia dan persekitarannya. Ciri-ciri penting ergonomik ialah efisien, selamat, selesa dan serasi apabila pengguna menggunakan sesuatu alatan atau produk. Sesuatu rekaan yang memiliki ciri-ciri ergonomik yang baik mampu mengurangkan kadar kemalangan atau kecederaan kepada pengguna. Oleh sebab itu, pereka bentuk perlu menitik beratkan aspek kemanusiaan dan faktor keselamatan dalam setiap rekaan mereka. Konsep yang ketiga ialah konsep mesra alam, iaitu melibatkan proses pembuatan, penggunaan dan pelupusan produk yang tidak menjejaskan alam sekitar dan hidupan lain. Pelbagai dasar dan peraturan dibuat bagi memastikan pengeluar menghasilkan produk yang mesra alam melalui penggunaan bahan bersifat kitar semula. Contohnya, dalam industri automotif, penggunaan besi telah digantikan dengan bahan daripada komposit yang lebih tahan dan ringan seperti kaca. Selain itu, bahan baharu seperti produk biodegradasi mengambil masa yang singkat untuk terurai dan lebih mudah untuk dikitar semula serta selamat kepada alam sekitar. Seterusnya, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan model produk. Selain daripada konsep produk, model produk juga penting sebelum penghasilan sesuatu produk. Ini adalah untuk memastikan hasil reka bentuk dapat memenuhi kriteria yang diperlukan dalam spesifikasi produk. Contoh model dalam reka bentuk ialah model skala, model ergonomik dan model prototype. Model skala ialah representasi fizikal atau objek berdasarkan produk yang akan dihasilkan. Model jenis ini boleh dihasilkan sama ada dalam skala yang lebih kecil atau lebih besar daripada produk asal. Fungsinya adalah untuk digunakan sebagai panduan dalam menghasilkan objek dalam saiz sebenar. Model yang berikutnya ialah model ergonomik. Model ergonomik merupakan produk yang mempunyai ciri-ciri ergonomik dan boleh dibuktikan melalui sifat fizikal serta profil reka bentuk. Walaupun pelbagai produk dihasilkan oleh seseorang pereka bentuk perindustrian, aspek keselamatan dan keselesaan pengguna merupakan etika reka bentuk yang harus dipenuhi.
manakala model yang terakhir ialah model prototype. Model prototype merupakan produk yang serupa atau hampir menyerupai produk sebenar yang akan direka bentuk. Model ini dihasilkan untuk mengenal pasti dan menguji kemampuan, spesifikasi, tahap kekukuhan, nilai keberkesanan dan kelemahan reka bentuk sebelum proses pembuatan produk itu dilakukan atau dikeluarkan.